Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Sarawak perlukan lebih 3,000 orang guru bagi menampung kekurangan. Perinciannya kita langsung saja bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Zahira, terima kasih. Sarawak memerlukan lebih 3,000 guru bagi menampung jumlah guru yang bersara dan yang dipindahkan ke negeri lain. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, usaha menangani masalah kekurangan guru di Sarawak telah dilakukan ke arah yang betul dengan pengambilan kira-kira 9,500 guru tambahan secara nasional pada November ini. Beliau memberitahu Sarawak perlu diberikan keutamaan dalam penempatan guru. Tambahnya lagi, sekiranya diberi setengah daripada jumlah tersebut akan menyelesaikan masalah kekurangan guru di negeri ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman antara Hikmah Islamic Technology College dengan Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS dan Institut Kemahiran Darul Rizwan di Kuching. Mengulas lanjut, beliau berkata Kementerian Pendidikan Malaysia perlu tegas berhubung penempatan guru termasuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang tidak mengendahkan garis panduan penempatan. Jelasnya, isu kekurangan guru di Sarawak bukan perkara baru, malah ia sudah berlarutan sekian lama. Justru, beliau menegaskan Sarawak perlu diberi keutamaan dalam aspek penempatan guru-guru baharu dalam usaha mengatasi masalah kekurangan guru yang agak serius di Sarawak. Sebuah jambatan sementara akan dibina di Sungai Musa Tekalit Song untuk dijadikan laluan keluar masuk penduduk yang terjejas oleh jambatan yang hampir runtuh di sungai itu beberapa minggu lepas. Timbalan Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Adil Ariwa berkata, jambatan sementara itu sedang dalam proses reka bentuk dan akan dapat disiapkan dalam tempoh beberapa minggu sahaja. Menurutnya, jambatan sementara jenis Bailey sepanjang 80 meter itu akan dibina dengan kos 4.8 juta ringgit. Beliau juga berharap reka bentuk jambatan kekal baharu akan dapat disiapkan segera dan dilaksanakan sesegera mungkin. Sebab ini adalah laluan utama ke sini dan ada lebih 60 buah rumah panjang di seberang sini. Ada sekolah, ada klinik dan macam-macam lagi dan kita mengambil maklum keluhan daripada YB di kawasan ini mengenai kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh penduduk-penduduk kampung di sini lah. Beliau ditemui media selepas melakukan lawatan ke lokasi jambatan runtuh itu di Song hari ini tadi. Mengenai punca kegagalan infrastruktur jambatan itu, beliau mendedahkan pihaknya masih menunggu laporan forensik kejadian itu kerana laporan siasatan awal masih belum dimutamatkan oleh pihak Jabatan Kejaraya dan konsultan bebas yang dilantik. Dalam pada itu, Adun Katibas Lidam Ahsan yang turut bersama dalam lawatan itu berharap pembinaan jambatan sementara tidak akan mengambil masa yang lama. Buat masa ini, pihaknya menyediakan 2 buah van dan 2 buah bot panjang untuk membolehkan penduduk terjejas menyeberangi sungai dan keluar masuk dari kawasan tersebut. Tidak mengulangi kesilapan sama ada dari segi desain atau dari segi teknikalnya. Kita berharaplah supaya masalah-masalah ini dikenal pasti dan tidak diulangi untuk jambatan yang baru kita akan bina nanti. Adun Katibas itu turut meminta orang ramai untuk tidak membuat spekulasi mengenai kejadian jambatan runtuh itu. Baik, sebanyak 4.2 juta ringgit telah diperuntukkan untuk melebar dan penambahbaikan jalan termasuk pembinaan dan pentauliahan 5 lampu isyarat di persimpangan Jalan Bayu, Jalan Hollis, Jalan Michael Pilo, Jalan Muhibah dan Lee Papa Commercial Junction di sepanjang jalan masuk ke Sri Aman. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Francis Harden Hollis, projek ini akan bermula 26 Oktober kelak dan dijangka siap pada Oktober tahun hadapan. Selain itu, katanya beliau menasihati agar pengguna jalan raya lebih berdisiplin semasa kerja-kerja pembinaan kelak. Ujarnya akan ada sedikit kesesakan dan berharap pengguna jalan raya sentiasa mematuhi undang-undang terutamanya had laju 50 km sejam yang ditetapkan di sepanjang jalan masuk ke Bandar Simanggang. Beliau berkata demikian pada pelancaran projek Sri Aman Development Agency SADA semalam.
Pada masa sama, beliau turut memaklumkan pemotongan kayu di tepi jalan juga sedang giat dijalankan bagi projek 4 lorong di kawasan Bandar Simanggang bernilai 60 juta ringgit yang diperuntukkan oleh Premier Sarawak semasa lawatannya ke Seri Aman. Dalam pada itu, Datuk Francis juga menasihatkan agar ketua masyarakat dan ketua kaum mengambil maklum pembangunan tersebut untuk diwar-warkan kepada masyarakat umum. Hal ini agar rakyat faham serta mengetahui kemajuan yang dilaksanakan di Bandar Simanggang. Pengamal media di Sibu diseru untuk terus mengekalkan etika kewartawanan yang tinggi dan adil dalam menyediakan maklumat yang benar dan boleh dipercayai kepada masyarakat umum. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, ini penting agar tidak terjerumus dalam persaingan yang tidak sihat untuk menjadi yang pertama melaporkan sesebuah berita. Katanya wartawan adalah barisan harapan masyarakat dan tugas mereka adalah untuk memastikan kebenaran dipaparkan di samping membentuk cara pemikiran masyarakat melalui penulisan mereka. Datuk Seri Tiong berkata demikian pada sambutan ulang tahun ke-30 Persatuan Wartawan Sibu malam tadi. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Setiausaha Ahbanya, Ros Sia Wan Teng. Remember to keep focus on quality over juiciness. In today's digital age, the craving for trusted, reliable and well-researched news has never been greater. Ujarnya lagi, peningkatan berita palsu kini mengancam asas utama kewartawanan dengan teknologi juga terus mengubah cara masyarakat mendapat dan berkongsi berita. Beliau yakin pengamal media di Sibu akan terus mengekalkan etika kewartawanan yang tinggi dalam membentong penyebaran berita palsu. Beliau turut menyeru para pengamal media untuk bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam memaparkan dan mempromosi pelancongan di Malaysia, terutamanya keunikan budaya dan tarikan alam semula jadi yang ada di Sarawak. Pada majlis tersebut, wartawan yang bekerja melebihi 10 tahun diraihkan dengan penyerahan pelag khas. Naik taraf peralatan perkhidmatan radio di seluruh stesen RTM termasuk di Sarawak dijangka meningkatkan kualiti penyampaian seiring dengan peredaran masa. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran Jabatan Penyiaran Malaysia, Teknologis Puteri Joliana Yaakob, naik taraf tersebut melibatkan perbelanjaan berjumlah 12.45 juta ringgit yang mula dilaksanakan sejak Januari 2022. Ia melibatkan perubahan peralatan automasi radio digital yang serba canggih. Selain mereka bentuk fizikal 11 komponen termasuk bilik kawalan utama dan konti radio termasuk Sarawak FM, YFM dan Red FM, studio bol bicara, studio muzik dan studio pelbagai guna. Pada masa sama katanya, selain di Kuching, ia turut melibatkan menaik taraf konti-konti radio di stesen Seri Aman, Sibu, Miri dan Limbang sekaligus menggantikan sistem Lithia yang setelah berusia 15 tahun kepada Xenon. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan tender menaik taraf peralatan sistem penyiaran radio digital Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak di Kuching. Hadir sama ialah Pengarah Penyiaran Sarawak, Wan Azhan Wan Hamad. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching, Sarawak.